Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Irfan Faruqi dan ini pantau agenda reformasi dan hari ini merupakan hari yang sangat penting untuk Palestin. Antara perkembangan berkaitan dengan konflik yang ketika ini berlangsung di semenanjung Gaza, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengaitkan perang Israel ke atas pejuang Hamas di Gaza dengan pembersihan etnik oleh Nazi ketika Perang Dunia Kedua. Tegas beliau, apa yang berlaku di Gaza tidak selari dengan catatan sejarah. Kenyataan Da Silva ini dibuat dalam sidang media Sidang Kemuncak Kesatuan Afrika di Addis Ababa. Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Kenyataan Da Silva menyusul selepas pemimpin di sidang kemuncak berkenaan mengutuk operasi ketenteraan Israel di Gaza. Kumpulan ini turut menuntut supaya perang dihentikan segera kerana perang sejak 7 Oktober lalu sudah mengorbankan hampir 29,000 nyawa penduduk Palestin. Da Silva sebelum ini sifatkan Israel melaksanakan pembersihan etnik di Gaza. Beliau turut menyokong tindakan Afrika Selatan mengemukakan kes terhadap Zionis di Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICJ. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sifatkan kenyataan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva sebagai melampaui batas. Menurut Netanyahu, kenyataan tersebut dianggap anti-Israel dan bertujuan jahat. Today, the President of Brazil, by comparing Israel's war in Gaza against Hamas, a genocidal terrorist organization, to the Holocaust, President Silva has disgraced the memory of 6 million Jews murdered by the Nazis, and he's demonized the Jewish state like the most virulent anti-Semite. He should be ashamed of himself. Sementara itu, Menteri Luar Israel mengarahkan Duta Brazil ke Israel dipanggil untuk ditegur susulan kenyataan presidennya. Thank you. Dan waktu ini kita bawakan kepada anda secara langsung daripada The Hague yang mana ketika ini Mahkamah Keadilan Antarabangsa akan mendengar pembentangan daripada wakil Palestin berkenaan isu peperangan yang ketika ini berlangsung di Gaza dan juga yang akan kita saksikan dan dengarkan berkenaan dengan apakah pula hujah yang akan dibawa Palestin yang ketika ini merupakan pembentangan pertama oleh Palestin. Sebelum ini, kes berkaitan dengan krisis kemanusiaan di Palestin di bawah kes genosid dibawa oleh Afrika Selatan, tapi visual ketika ini menunjukkan bahawa hakim sudah pun memenuhi kerusi Mahkamah Keadilan Antarabangsa dan selepas ini kita akan mendengarkan pembentangan daripada wakil Palestin untuk membawa isu krisis kemanusiaan, genosid, pembunuhan beramai-ramai dan juga sebarang bentuk penindasan dan kezaliman Zionis yang sudah pun dilalui oleh rakyat Palestin hampir 5 bulan sejak perang ini bermula pada Oktober tahun lalu. Dan perkembangan lanjut kita akan bawakan dari semasa ke semasa. Dan untuk waktu ini, bermula pada 9 pagi di The Hague, Belanda, 52 negara dan 3 pertubuhan antarabangsa terlibat dalam mengemukakan hujah lisan di Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ bagi meneliti implikasi Undang-Undang Pendudukan Israel di wilayah Palestin. Palestin yang diwakili Menteri Luarnya, Riyad Al-Maliki merupakan negara pertama yang akan tampil dalam hujah lisan itu yang dijadual berlangsung selama 6 hari. Ia kemudian diikuti beberapa negara lain pada keesokannya termasuk Afrika Selatan, Algeria, Arab Saudi dan Brazil. Malaysia juga akan mengemukakan hujahnya pada 22 Februari bersama beberapa negara lain termasuk Jordan, Kuwait dan Iran. Pembentangan ini merupakan kes yang berasingan dengan pembentangan yang dibentangkan oleh Afrika Selatan yang memfokuskan kepada kes genosid yang dilakukan Israel terhadap warga Palestin. Ini kerana pendengaran kali ini memberi tumpuan kepada pendudukan Israel di tebing barat, Gaza dan Baitul Maqdis Timur sejak 1967. Pada Disember 2022, Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB meluluskan resolusi supaya ICJ memberi nasihat dan pendapat tidak mengikat mengenai pendudukan rejim Zionis di wilayah Palestin. Menerusi resolusi itu, 87 negara menyokong, 26 tidak menyokong, manakala 53 berkecuali. Di samping apa yang berlaku di The Hague ketika ini, usaha kita menerusi Optik Ihsan juga sedang bertungkus lumus untuk membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui sempadan Mesir. Dan untuk waktu ini, kita bersama-sama dengan Syahril Azfar Saleh, Ketua Pegawai Eksekutif Global Peace Mission untuk bawakan sedikit sebanyak perkembangan yang ada di Mesir ketika ini. Mungkin Syahril boleh mulakan dengan apakah agenda sepanjang hari ini dan bagaimanakah keadaan misi kita untuk membawa bantuan kemanusiaan ini masuk ke Gaza, Syahril? Dengar?
Syaril, sekali lagi, kalau mungkin boleh berikan respon, adakah Syaril boleh dengar suara saya ketika ini untuk kita meneruskan diskusi? Syaril? Baik, sementara waktu kita untuk mendapatkan semula dan audio jelas daripada Syahrir, kita bawakan sekali lagi visual ketika ini di Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ. Ketika ini kita sedang mendengarkan ucapan pembukaan daripada Ketua Hakim yang menjadi Presiden untuk sesi di Mahkamah Antarabangsa ICJ di waktu ini bagi mendengar pembentangan daripada beberapa negara, 52 negara keseluruhannya yang akan membawa kes berkenaan dengan pendudukan Israel di Semenanjung di Palestin. Kerana untuk konteks sejarah ketika ini ada resolusi di peringkat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang menjelaskan bahawa ada sempadan yang jelas di antara negara Israel dan juga Palestin pada tahun 1967 di waktu itu, yang mana itu merupakan sempadan yang juga diperakui oleh banyak negara, merupakan satu resolusi ataupun solusi yang viable yang mungkin boleh dilaksanakan untuk menamatkan sebarang konflik yang berlaku di antara Israel dan Palestin. Tetapi resolusi tersebut tidak dihormati oleh Israel sehinggalah ke waktu ini apabila banyak pendudukan dan juga penempatan-penempatan haram ditubuhkan dan dibangunkan oleh Israel yang telah menyebabkan pelbagai pertembungan dan juga konflik yang berlaku di antara Palestin dan Israel. Dan perkara itu akan dibentangkan dalam ICJ dan kita akan bawakan laporannya waktu itu. Tapi untuk waktu ini kita bersama kembali dengan Syahril Azfar Salih, Ketua Pegawai Eksekutif Global Peace Mission. Syahril, mungkin boleh mulakan di waktu ini dengan laporan berkenaan dengan misi bantuan yang kita akan bawa masuk ke dalam Gaza. Bagaimana keadaannya sepanjang hari ini? Baik, Alhamdulillah, terima kasih banyak pada Eswar Wani yang memberikan perkembangan terkini berkenaan apa yang berlaku di Gaza pada waktu ini. Dan di peringkat kita di Global Peace Mission Malaysia, pasukan Global Peace Mission Malaysia kini berada di Mesir bagi melihat dan juga mengatur bantuan-bantuan kemanusiaan yang wajar ataupun yang akan dibawa masuk ke Gaza pada waktu dan ketika ini. Dan kita sedang menilai dan melihat keperluan semasa rakyat Gaza pada waktu ini untuk kita beli di Mesir ini untuk kita bawa masuk ke Gaza. Dan dalam masa yang sama ada juga rakan-rakan daripada gabungan NGO di dalam Ops Ehsan yang digerakkan oleh Kementerian Luar Negeri juga berada pada waktu ini di Mesir bagi menguruskan bantuan perubatan, bantuan makanan, bantuan non-food item seperti tilam, selimut dan sebagainya. Dan ini sebenarnya sedang dikoordinasi dengan baik di Mesir dan menunggu masa yang sesuai untuk dibawa masuk ke Rafah dan dimanfaatkan oleh masyarakat Palestin yang berada di Gaza pada waktu ini. Ya, sebelum ini kita dimaklumkan bahawa sebarang bentuk bantuan dan bentuk khemah dan juga bantuan perubatan itu tidak dibenarkan, kan dianggap itu sebagai barang yang bahaya menurut Israel yang boleh dibekalkan kepada Hamas. Adakah itu juga merupakan antara barang yang tidak dibenarkan bawa masuk di waktu ini, hanya fokus kepada makanan dan tilam sahaja? Syarif, sekali lagi, sebelum ini kita dimaklumkan bahawa bantuan dan bentuk perubatan dan juga khemah itu tidak dibenarkan dibawa masuk kerana elemen besi dan juga itu dianggap sebagai sesuatu yang bahaya oleh rejim Zionis. Tapi kali ini adakah bantuan yang sama juga tidak dibenarkan dan kerana itu bantuan hanya dalam bentuk makanan dan juga tilam dan selimut, Syarif? Baik, kita berdepan dengan sedikit masalah kerana Syahrir tak boleh mendengar soalan kita di waktu ini. Tapi untuk waktu ini mungkin kita boleh berehat seketika. Kembali selepas ini untuk kita bawakan lebih banyak perkembangan berkenaan dengan apa yang berlaku di Gaza dan juga di Palestin dan juga perkembangan yang sedang berlaku di The Hague di waktu ini apabila 52 negara bahkan membentangkan hujah masing-masing berkenaan dengan pendudukan haram Israel yang melampaui batas sempadan yang ditetapkan pada tahun 1960-an yang merupakan resolusi di peringkat PBB. Kita berehat seketika, kembali selepas ini.
Baik, situasi di Gaza ketika ini sangat mencemaskan kerana penduduk yang dipindahkan ke kamp khemah Rafah bimbang dengan serangan darat Israel yang semakin hampir ke atas Rafah. Penduduk yang sudah bergelut dengan makanan, air, tempat tinggal dan musim sejuk tertanya-tanya ke mana lagi mereka perlu menyelamatkan diri. Pergi seterusnya kerana kamp pelarian yang dihuni sudah terlalu sesak. Serangan Israel ke atas Gaza bermula di utara dan telah bergerak ke selatan apabila rakyat Palestin telah melarikan diri. Ramai yang bersesak-sesak di dalam kemah di sekitar bandar-bandar selatan termasuk Khan Yunis dan Rafah. Bandar sepadan Gaza, Mesir yang merupakan satu-satunya lintasan yang tidak dikawal oleh Israel. Lebih separuh penduduk Gaza terpaksa melarikan diri ke Rafah dan rancangan Israel untuk menyerbu bandar itu telah menimbulkan kebimbangan antarabangsa. Salah seorang pelarian, Hassan Al-Yaqubi, akui mereka tiada lagi tempat untuk dituju. والله نفس الصعوبات لما رحنا من غزة ورحنا على خان يونس ومن خان يونس جينا على رفح نفس الصعوبات بدك تنقل تشتري أشياء بتحطها عندك بتضطر تتخلى عنها وترجع فاضي وتبدأ تشتري أشياء ثانية وتحطها وبعدين نفس الإشي معك صغار معنا صغار ومعنا أغراضنا ومعنا أشياء هذه الأشياء هي يعنيها أي نازح في أي مكان في الدنيا هذا هي أكثر من هيك يعني إيش بده يكون معاناة في المشي إحنا مشينا مسافة من خان يونس لعند كف مراج وإحنا حاملين أغراض كلها تعب في تعب. Seorang lagi rakyat Palestin berkata tiada keadaan hidup yang sesuai, tiada makanan, minuman atau tempat tinggal dengan keadaan sejuk meskipun berada di Rafah. Baginya situasi serangan bahkan lebih memburukkan keadaan di ruang Rafah yang sudah sangat sempit dengan kapasiti melebihi 1 juta penduduk. حتكون تفاقم للمشكلة تضاف عدد السكان النازحين في قطاع غزة. رفح لا تتسع إلى 250,000 إنسان اليوم في أكثر من 1,000,000 بني آدم في بقعة بسيطة مكتظين بالسكان ليس في هناك مقومات للحياة لا طعام ولا شراب ولا مأوى ولا يعني في هذا البرد القارس أيضا الناس تعاني من هذا البرد من عدد قلة الخيام الآوية للناس إلى أين سيذهبون بعد ذلك ليس في هناك في قطاع غزة أي منطقة آمنة. Pesawat Israel baru-baru ini melancarkan serangan ke atas 2 kawasan di Rafah pada Ahad. Serangan itu disasarkan di kawasan lapang, lokasi pelarian berteduh dan membunuh sekurang-kurangnya 6 orang. Selain daripada kamp Rafah, hospital juga menjadi sasaran kerana berdilan artileri rejim Zionis ke atas Hospital Al-Amal antara lain kini memasuki hari ke-27. Hospital berkenaan dikendalikan oleh Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin dan menurut sukarelawan dan koordinator bantuan pertubuhan itu, Salim Abu Ras, petugas dan pesakit yang berlindung di hospital berkenaan tidak pernah keluar sejak fasiliti berkenaan dikepung rejim Israel. قديش إلنا محاصرين داخل مستشفى الأمل بصراحة بطلت أعند بس اللي بدي أحكي لكم إياه إنه صارت أكبر أحلامنا الآن إنه Menerusi hantaran video di media sosial, Salim berkata tidak ada sesiapa yang boleh berada berdekatan tingkap dan jendela kerana ancaman bunuh oleh penembak tepat tentera Israel. Situasi ini bukan sahaja menyebabkan warga Palestin yang berlindung di hospital berkenaan bergantung kepada bekalan sedia ada, malah mereka juga tidak boleh melihat sinaran matahari di siang hari. Salim juga memberitahu, tentera Zionis menyasarkan apa-apa sahaja yang bergerak dalam premis Hospital Al-Amal. Tambahnya, semua kaki tangan hospital bergantung kepada satu telefon bimbit untuk berhubung dan memastikan keselamatan keluarga masing-masing. Agensi berita Wafa memetik kenyataan Bulan Sabit Merah melaporkan tentera Israel menghalang kemasukan makanan, bekalan perubatan dan bahan api ke Hospital Al-Amal. Jika hal ini berterusan, ia berisiko melumpuhkan operasi fasiliti kesihatan berkenaan. Kenyataan yang sama turut memberitahu 9 kaki tangan hospital masih berada dalam tahanan tentera Israel dan keadaan individu terbabit tidak dapat disahkan. Tentera Israel membunuh 2 rakyat Palestin semasa serbuan di Bandar Tulkam, tebing barat yang diduduki Israel pada Ahad. Menurut Kementerian Kesihatan Palestin, tentera Israel menyerbu rumah mangsa lalu memaksa 2 warga Palestin untuk menyerahkan diri tanpa sebarang makluman. Menurut abang mangsa, tentera Israel yang menyamar menyerbu rumah mereka dan meminta mangsa Muhammad Aufi menyerah diri. Serbuan dibuat selepas sumber risikan mengesahkan Muhammad yang dikehendaki berada di rumah. Israel kemudian mengepung kediaman mangsa serta menembak mereka. Tentera Israel dilaporkan berbalas tembakan hampir 2 jam dengan keluarga dan jiran mangsa.
Dalam satu kenyataan dengan video yang dilampirkan, polis dan tentera Israel berkata satu unit penyamar telah membunuh Muhammad Aufi semasa pertempuran di mana beberapa lelaki bersenjata lain ditembak, salah seorang daripada mereka maut. Mereka menuduh Muhammad Aufi sebagai militan kanan yang telah mengambil bahagian dalam serangan menembak terhadap sasaran Israel. Baik, kita kembali bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Global Peace Mission GPM ketika yang ada di Mesir. Syahrir, persoalan kita tadi berkenaan dengan bantuan. Adakah semata-mata makanan dan selimut sahaja dibenarkan masuk ataupun bekalan perubatan dan khemah tidak dibenarkan masuk kerana sebelum ini itu dianggap sebagai elemen ataupun item yang berbahaya menurut ketenteraan Israel, Syahrir? Dia begini, ada beberapa senarai yang telah diberikan oleh Egyptian Red Crescent yang kita perlu patuh, di mana senarai yang dikeluarkan ini merupakan senarai yang dibenarkan masuk ke dalam Gaza ataupun ke dalam Palestin untuk diberikan. Dan pada waktu ini kita masih berada di dalam fasa emergency ataupun fasa kecemasan di mana kita melihat ramai daripada mereka yang kini berada di Rafah, lebih 1.7 waktu ini sedang berhadapan dengan kelaparan dan sebagainya, termasuk juga cabaran dari sudut hospital dan sebagainya. Jadi untuk memastikan bantuan-bantuan Baik, kita terputus audio bersama dengan Syahrir, tapi apapun di waktu ini perkembangan semasa di The Hague ketika ini merupakan pembentangan oleh wakil daripada Palestin. Menteri Luar Palestin membentangkan beberapa visual dan gambar yang secara umumnya cuma untuk membuktikan bahawa sebelum kewujudan Israel, wujudnya Palestin terlebih dahulu. Setahulu sebelum ketika membentangkan kes ini, Menteri Luar Palestin menunjukkan beberapa gambar-gambar lama yang menunjukkan bahawa kewujudan budaya dan juga sosial dan juga kehidupan rakyat Palestin sebelum kemasukan Israel. Dan ini merupakan peta yang menunjukkan bagaimana sempadan di antara Palestin dan Israel yang mana Palestin semakin mengecil setiap tahun, dan ini merupakan peta-peta yang bukan sahaja menunjukkan sempadan tersebut tapi juga memberikan gambaran berkenaan dengan penempatan-penempatan haram yang ditubuhkan oleh Israel dan melanggar resolusi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu berkenaan dengan sempadan di antara dua negara. Dan di waktu ini, seperti mana dapat saksikan di gambar di sebelah kanan, hujung belah kanan, yang kecil itu merupakan Gaza dan di sebelah kanan hujung itu merupakan tebing barat. Dan ke waktu ini kita kembali bersama dengan Syahrir. Di waktu ini, Syahrir, adakah bantuan ini hanya tertumpu di Rafah ataupun kepada keseluruhan Gaza dan juga tebing barat? Pastinya di utara Gaza kita belum dapat akses untuk ke sana, tetapi bantuan adalah pada di Rafah dan juga di bahagian di Khan Yunis. Dan melalui makluman yang kita terima semalam, hanya pada 1992 hanya 8 trak sahaja yang berjaya masuk melalui lintasan Rafah. Tetapi satu lagi cabaran adalah lintasan di Karim Shalom itu masih lagi berhadapan dengan protes daripada Israel, rakyat Israel, yang menyebabkan bantuan daripada yang melalui Karim Shalom itu masih lagi stuck ataupun masih lagi berada di kawasan tersebut. Namun begitu, khusus dari peringkat kita sebagai NGO kemanusiaan, kita tidak boleh menghentikan sebarang usaha bantuan kemanusiaan untuk masuk ke Gaza. Pada waktu ini, kita harus terus berterusan untuk berusaha memastikan bekalan itu tidak terputus, walaupun yang akan masuk hanya 8 trak, walaupun yang akan masuk hanya 10 trak, yang pastinya bantuan bekalan ini akan sentiasa dapat masuk ke dalam Gaza dan membantu mereka yang sedang berhadapan dengan kram ataupun keadaan yang sangat-sangat tegang pada waktu ini, terutamanya di Rafah pada waktu ini. Ya, dan Syahrir mungkin boleh gambarkan kepada kita kesukaran untuk membawa masuk trak tersebut ke dalam Rafah. Apakah cabarannya itu di peringkat pihak berkuasa Israel yang tidak membenarkan ia lalu, ataupun disebabkan semata-mata kerana protes, ataupun mungkin boleh gambarkan kita secara terperinci proses-proses yang terpaksa dilalui oleh trak-trak ini
yang mana hanya 8 sahaja terlepas. Apa yang menyebabkan 8 ini boleh masuk ke Rafah dan selebihnya itu terpaksa patah balik? Baik, kita terputus Syahrir sekali lagi. Tapi apapun, kita bawakan lagi sekali lagi perkembangan daripada The Hague di waktu ini, yang mana ini menurut catatan dan rekod merupakan suatu pembentangan yang unprecedented kerana tidak pernah sebelum ini ada 52 negara tampil di hadapan ICJ untuk membentangkan sebarang bukti. Tapi ketika ini 52 negara yang dimulakan oleh Palestin membentangkan hujah dan juga bukti berkenaan dengan bagaimana Israel tidak menghormati resolusi PBB yang dipersetujui secara majoriti berkenaan dengan sempadan di antara dua negara. Dan untuk persidangan kali ini, Presiden ICJ-nya merupakan Presiden yang baru, iaitu Nawaf Salam daripada Lebanon yang akan mengepalai hakim-hakim di waktu ini. Dan di antara perkembangan terkini, Riyad Al-Maliki, Menteri Luar Palestin, membentangkan berkenaan dengan bagaimanakah rakyat dan juga negara Palestin itu sendiri tertubuh, dan beliau menyatakan bahawa suara beliau itu mewakili 2.3 juta rakyat Palestin di Gaza, yang mana sebahagian besarnya merupakan kanak-kanak yang dimangsakan oleh serangan-serangan Israel. Dan selain daripada itu, 3.5 juta rakyat Palestin di tebing barat termasuklah di timur Baitul Maqdis juga merupakan kumpulan yang ditindas oleh penjajahan melalui pendudukan-pendudukan haram dan juga keganasan perkauman yang dimungkinkan oleh rejim Zionis. Dan 1.7 juta juga, kata Riyad Al-Maliki, merupakan rakyat Palestin yang berada di Israel tetapi dilayan bukan sebagai rakyat yang sama rata, tapi disifatkannya sebagai second class citizen di tanah yang mereka duduki dan lahir dan merupakan tanah yang diduduki oleh generasi yang panjang. Selain daripada itu, 7 juta rakyat Palestin ketika ini merupakan pelarian yang sudah pun dinafikan hak mereka untuk pulang ke rumah dan juga tanah air mereka sendiri. Itu antara perkembangan-perkembangan dan juga hujah yang dibawa oleh Riyad Al-Maliki di hadapan persidangan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ketika ini, yang merupakan kes yang kedua sejak daripada serangan Oktober yang lalu berkenaan dengan nasib rakyat Palestin. Sebelum ini dibawa oleh Afrika Selatan berkenaan dengan kes pembunuhan beramai-ramai genosid, tapi kali ini kesnya berbeza, lebih kepada soal negara yang dipisahkan melalui sempadan yang sepatutnya berdasarkan kepada resolusi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Itu antara perkembangan-perkembangan yang boleh kita bawakan di waktu ini. Pastinya sidang ini akan mengambil masa yang sangat panjang. Bukan satu negara tetapi 52 negara yang akan membentangkan bukti masing-masing, dan itu tak termasuk lagi hujah-hujah yang akan dibentangkan oleh pihak lawan untuk menafikan hujah yang dibawa oleh Palestin. Dan itu kita akan bawakan dari semasa ke semasa, tapi itu sahaja untuk waktu ini. Dan demikian juga perkembangan di Mesir di waktu ini, daripada puluhan tan yang diperlukan oleh rakyat Palestin khususnya yang berlindung di Rafah, ketika ini berterusan diserang oleh Israel dengan serangan-serangan artileri, bukan sahaja di kawasan perkhemahan tetapi juga di hospital fasiliti kesihatan, dan bantuan daripada Malaysia sedang diusahakan. Hanya 8 sahaja terak yang lepas ketika ini. Kita doakan supaya misi tersebut boleh terus berjaya. Syahrir, ada sekali? Baik, itu sahaja untuk waktu ini bagi pantau agenda reformasi. Tumpuan kita bukan sahaja di Rafah tetapi juga di The Hague untuk 6 hari yang berikutnya, bagi kita mendengarkan hujah-hujah berkenaan dengan bagaimanakah kita boleh menyelesaikan dan memberikan bantuan tambahan kepada rakyat Palestin yang berdepan dengan pembantaian saban hari. Itu sahaja waktu ini. Saya Irfan Faruqi. Salam hormat.